Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Norina binti Zakaria, bernombor matrik KMP PM 0166/20. Jadi, saya akan membentangkan tentang ILO yang telah saya bina untuk tugasan PMC 548. Jadi, selamat datang ke website Nur Arina. Jadi, untuk ILO yang saya bina ini, mata pelajaran yang saya gunakan adalah berkenaan dengan pengurusan diri bagi murid pendidikan khas. Kategori masalah pembelajaran, di mana topik yang saya gunakan untuk mata pelajaran ini adalah hanya satu sahaja, iaitu berkenaan dengan kebersihan diri. Jadi topik ini adalah tentang mengenai cara bagaimana untuk menjaga kebersihan diri dan apakah alatan-alatan yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri. Jadi melalui topik ini, antara aplikasi atas talian yang saya gunakan adalah melalui YouTube, iaitu di mana saya menyunting video melalui Animaker dan VN. Dan kedua adalah infografik, di mana saya menggunakannya melalui Adobe Spark dan Canva. Yang keempat adalah Flipsnacks ataupun kita kenali sebagai Flipbook. Dan yang keempat adalah digital storytelling, di mana saya menyunting video melalui VLLO. Dan yang keempat adalah Wix Gallery daripada website ini sendiri. Dan yang terakhir adalah melalui quizzes. Dan antara prinsip pembelajaran multimedia yang saya gunakan adalah antaranya pre-training principle, signaling principle, temporal contiguity principle, segmenting principle dan juga multimedia principle. Baiklah, sekarang saya akan jelaskan dan terangkan tentang ILO yang telah saya bina. Okey, seperti yang kita lihat di sini terdapat 6 halaman. Bermula dengan halaman utama, kemudian diikuti dengan halaman yang kedua iaitu topik pelajaran kebersihan diri. Halaman yang ketiga adalah kepentingan kebersihan diri. Halaman yang keempat adalah berkenaan dengan info tambahan yang berkaitan dengan topik kebersihan diri. Halaman yang kelima adalah halaman ulang kaji, di mana saya meletakkan nota ringkas kepada pelajar untuk mereka mengingat semula apakah yang mereka pelajari tentang topik kebersihan diri secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah halaman kuis, dan saya telah menyediakan lembaran kerja kepada pelajar sebagai latihan pengukuhan kepada mereka. Okey, di sini saya telah meletakkan nama mata pelajaran pengurusan diri dan diikuti dengan maklumat umum tentang pengurusan diri, di mana pengurusan diri ini adalah sebagai mata pelajaran yang akan membantu murid pendidikan khas untuk menguruskan diri dan juga membina personaliti yang baik. Di samping itu, perkara ini juga akan membantu mereka untuk menjalani hari-hari mereka dengan lebih lancar dan selesa. Okey, seterusnya di bawah ini pula saya juga telah sertakan topik pelajaran kebersihan diri sebagai pengenalan kepada pelajar tentang topik yang mereka akan pelajari pada hari tersebut. Jadi aplikasi atas talian yang saya gunakan di sini adalah infografik, dan prinsip pembelajaran multimedia yang saya gunakan di sini adalah prinsip pre-training principle, di mana saya telah meletakkan kata kunci topik kebersihan diri ini berkenaan dengan alatan kebersihan diri dan juga alatan dandanan diri, di mana saya telah meneraikan alatan-alatan tersebut di bahagian kiri, dan saya menggunakan gambar di sebelah kanan untuk gambaran kepada alatan yang telah saya senaraikan di bahagian kiri ini. Jadi, prinsip pre-training principle ini adalah sebagai membantu pelajar untuk mengenali dan menguasai konsep ataupun istilah tentang yang berkaitan dengan topik kebersihan diri ini sendiri. Di mana dalam erti kata lain sebagai maklumat asas kepada pelajar untuk memahami topik kebersihan diri ini. Selain itu, prinsip ini juga akan mengurangkan beban kognitif mereka, di mana mereka telah pun didedahkan dengan pengetahuan awal tentang topik pelajaran yang mereka akan pelajari, iaitu topik kebersihan diri. Sekarang kita pergi ke halaman kedua, iaitu topik pelajaran, iaitu kebersihan diri. Okey, di sini saya telah letakkan topik kebersihan diri secara besar di bahagian atas ini dengan meletakkan huruf besar, dan ini dapat dilihat di atas bahagian atas. Kemudian di bawah ini pula saya telah menjelaskan kepada pelajar tentang
definisi kebersihan diri di atas ini, di mana saya telah mewarnakan maklumat penting tentang definisi kebersihan diri dengan berwarna merah. Di sini saya telah menggunakan prinsip signaling principle. Okey, seterusnya sebelum pelajar mendalami topik pelajaran kebersihan diri ini, saya telah menyediakan satu video, iaitu digital storytelling kepada pelajar sebagai menarik minat mereka tentang topik pelajaran yang mereka akan pelajari, iaitu topik kebersihan diri. Jadi secara keseluruhan gambaran tentang video storytelling ini, ia menceritakan tentang Ali, kisah Ali yang tidak menjaga kebersihan diri dan dia telah jatuh sakit. Kemudian ibunya telah menerangkan kepada Ali bagaimana cara-cara untuk menjaga kebersihan diri dengan betul. Jadi dalam video storytelling ini saya telah menggunakan prinsip signaling principle, di mana saya telah signaling principle itu telah digunakan apabila ibunya menerangkan tentang cara-cara menjaga kebersihan diri, di mana saya telah menggariskan maklumat penting tentang menjaga kebersihan diri. Malah saya juga telah menggunakan nombor sebagai isyarat kepada pelajar supaya mereka dapat memproses maklumat penting tersebut, agar mereka memahami bagaimana cara untuk menjaga kebersihan diri dengan betul melalui storytelling, melalui digital storytelling ini. Okey, mari kita lihat. Selepas mereka memahami tentang cara menjaga kebersihan diri seperti yang telah dinyatakan oleh Ibu Ali dalam kisah digital storytelling yang telah dipaparkan, sekarang saya ingin memperkenalkan dan memperjelaskan kepada pelajar tentang alatan-alatan yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri. Di samping itu juga saya ingin memperkenalkan kepada pelajar tentang alatan-alatan yang digunakan untuk dandanan diri bagi menghasilkan personaliti yang lebih kemas. Jadi di sini aplikasi atas talian yang saya gunakan ialah video pengajaran, di mana video ini telah menerangkan secara ringkas tentang maksud kebersihan diri, tentang kepentingan menjaga kebersihan diri, tanda-tanda orang tidak menjaga kebersihan diri, dan juga memperkenalkan alatan-alatan kebersihan diri dan dandanan diri, dan juga fungsi-fungsi setiap alatan tersebut. Jadi dalam video ini saya menggunakan prinsip multimedia, iaitu temporal contiguity principle, di mana menggunakan visual, audio, suara, dan visual gambar secara serentak pada skrin yang sama. Iaitu dalam video ini saya menggunakan rakaman suara untuk menjelaskan gambar yang berkaitan dengan kepentingan menjaga kebersihan diri dan juga menerangkan tentang tanda-tanda orang tidak menjaga kebersihan diri. Jadi ini kita boleh lihat pada video tersebut seperti yang telah dipaparkan. Okey, mari kita tonton. Mari kita lihat kepentingan menjaga kebersihan diri ini. Kepentingan menjaga kebersihan diri ialah kita dapat menjaga penampilan diri menjadi lebih menarik, mendapatkan minda yang cerdas, mengelakkan diri daripada penyakit seperti kudis, kurap dan sebagainya, serta dapat melakukan pelbagai aktiviti dengan selesa.
Adakah anda tahu tentang tanda-tanda seseorang itu jika dia tidak menjaga kebersihan diri? Tanda yang pertama, kita boleh lihat penampilan mereka tak terurus dan tak rapi. Kedua, badan mereka berbau. Ketiga, rambut mereka kusut masai, kotor dan banyak kutu. Keempat, mereka juga mudah terkena penyakit. Dan akhir sekali, kuku mereka panjang dan sangat kotor. Tengok tu ada kuman dalam kukunya. Jadi, apa yang Di bawah ini pula, saya juga menyertakan kepada pelajar secara gambar kepada pelajar tentang alatan kebersihan diri. Di sini saya menggunakan infografik dan prinsip yang saya gunakan di sini ialah signaling principle. Seperti yang kita lihat di sini, saya telah mewarnakan maklumat penting iaitu fungsi setiap alatan kebersihan diri dalam warna merah. Bagi setiap fungsi dan juga untuk setiap alatan kebersihan diri. Manakala untuk alatan dalanan diri pula, saya memperkenalkan kepada pelajar menggunakan infografik tapi melalui mind map iaitu peta minda. Seperti yang telah dinyatakan di sini, seperti yang kita nampak di sini, prinsip yang saya gunakan di sini adalah multimedia principle, di mana saya menggunakan gambar dan juga perkataan serentak, menggabungkan kedua-duanya, iaitu menggabungkan gambar dan juga perkataan dalam peta minda ini. Jadi hal ini adalah pengajaran seperti ini lebih efektif kepada pelajar berbanding menggunakan perkataan semata-mata secara bersendirian. Hal ini kerana menggabungkan gambar dan perkataan lebih menarik dan lebih memudahkan pelajar untuk memahami tentang alatan dalanan diri ini. Mereka juga dapat mengenali alatan dalanan diri ini dengan lebih dekat. Jadi perkara ini sangat penting khususnya kepada murid pendidikan khas itu sendiri. Seterusnya kita pergi kepada halaman yang ketiga, iaitu kepentingan menjaga kebersihan diri. Baiklah, untuk menjelaskan kepada murid tentang kepentingan menjaga kebersihan diri ini, aplikasi atas talian yang saya gunakan di sini ialah aplikasi Flipsnack ataupun ia dikenali sebagai Flipbook, di mana Flipsnack ini saya menggunakan prinsip masih lagi menggunakan multimedia principle, iaitu menggunakan menggunakan video dan gambar dan teks secara bersama. Dalam Flipsnack ini, saya telah meletakkan gambar di bahagian atas dan juga teks di bawah bahagian gambar tersebut untuk menjelaskan dan menerangkan tentang gambar yang telah tertera, yang dipaparkan di Flipsnack ini. Jadi hal ini semestinya akan membantu para pelajar iaitu pelajar pendidikan khas ini untuk memahami dan menguasai maksud kepentingan menjaga kebersihan diri ini dengan lebih jelas, terang dan mudah. Kerana kalau kita hanya meletakkan perkataan dan teks sahaja dalam Flipsnack ini tanpa meletakkan sebarang visual, saya rasa perkara ini memang sangat akan membuatkan menghasilkan kesukaran kepada murid pendidikan khas untuk memahami memahami kepentingan kebersihan diri ini dengan lebih baik. Sekarang kita pergi ke halaman yang keempat, iaitu halaman info tambahan. Okey, untuk info tambahan ini, halaman ini saya sediakan adalah untuk sebagai menyediakan ilmu tambahan, ilmu pengetahuan tambahan kepada pelajar tersebut untuk menguasai konsep kebersihan diri ini dengan lebih mendalam lagi. Jadi, untuk halaman ini saya sediakan cara untuk menjaga kebersihan diri dengan betul.
Saya hanya meletakkan 2 sahaja berkenaan dengan untuk jaga kebersihan diri, iaitu melalui langkah untuk menggosok gigi dengan betul, dan kedua adalah tentang langkah mencuci tangan dengan betul. Jadi kedua-dua bahan yang saya sediakan di sini menggunakan prinsip multimedia yang sama, iaitu segmenting principle. Okey, prinsip ini digunakan adalah untuk dia memecahkan maklumat yang kompleks kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Ia akan memudahkan pelajar untuk memahami dan menguasai sesuatu bahagian tersebut sebelum pergi ke bahagian seterusnya dan menguasai keseluruhan maklumat tersebut. Prinsip ini juga pentinglah bagi membantu pelajar tersebut untuk memahami dan mengetahui langkah demi langkah dan mengetahui apa yang mereka perlu lakukan, apakah tindakan yang mereka perlu lakukan mengikut urutan betul berdasarkan bahan pengajaran yang telah disediakan di sini. Jadi untuk langkah-langkah menggosok gigi dengan betul ini, saya menggunakan video pengajaran. Okey, mari kita lihat. Baiklah, seterusnya di bawah ini pula untuk langkah-langkah mencuci tangan yang betul, saya menggunakan aplikasi atas talian, iaitu infografik untuk menerangkan setelah menerangkan langkah-langkah mencuci tangan dengan betul daripada langkah 1 sehingga langkah 7 seperti yang telah dilihat di skrin ini. Untuk halaman yang kelima ini adalah halaman ulang kaji pelajaran. Untuk halaman ulang kaji ini disediakan kepada pelajar untuk membantu mereka untuk mengingat kembali apa yang mereka belajar tentang topik kebersihan diri ini. Jadi pada halaman ini saya hanya meletakkan nota ringkas sahaja berkenaan dengan alatan kebersihan diri dan juga alatan dandanan diri. Jadi untuk alatan kebersihan diri ini, aplikasi atas talian yang saya gunakan ialah Wix Gallery daripada website ini sendiri, di mana saya menggunakan slide yang dipertontonkan secara 3D. Jadi aplikasi ini menggunakan multimedia principle, iaitu dia menggabungkan gambar dan perkataan, iaitu teks secara bersama. Seperti di sini yang telah dilihat, kita ada pencuci muka, kita ada bersih gigi dan ubat gigi, kita ada shampoo dan juga sabun. Okey, untuk alatan dandanan diri pula, untuk mengingat semula alatan dandanan diri, saya menggunakan aplikasi atas talian, iaitu video pengajaran. Dalam video ini saya menggunakan signaling principle, iaitu saya menggunakan anak panah animasi untuk menunjukkan alatan dandanan diri yang disebut dalam video tersebut. Jadi hal ini akan memudahkanlah pelajar untuk mengingat dan memahami alatan dan kenal tentang alatan dandanan diri melalui video pengajaran ini. Hal ini juga akan membantu pelajar untuk memberi fokus kepada alatan dandanan diri yang disebut dan membantu mereka untuk memproses maklumat dengan cepat dan juga mengekalkan pengetahuan dan maklumat dalam ingatan mereka dalam jangka masa yang panjang. Okay, kita lihat contoh dari video alatan dandanan diri ini. Alatan dandanan diri. Pertama, getah rambut. Kedua, pencukur. Ketiga, bedak. Keempat, minyak wangi. Kelima, sikat rambut. Keenam, pengetip kuku.
Dan yang terakhir, ketujuh, iaitu deodoran. Ingat ya semua. Dan halaman yang terakhir di sini ialah halaman kuis dan juga lembaran kerja. Okey, untuk halaman ini disediakan kepada pelajar adalah untuk menyediakan latihan pengukuhan dan juga adalah untuk mengukur dan menguji tahap kefahaman pelajar tentang topik kebersihan diri. Jadi di sini saya sediakan dua bahan, iaitu kuis dan juga lembaran kerja. Aplikasi atas talian yang saya gunakan untuk membina kuis adalah melalui aplikasi Quizizz. Manakala untuk penyediaan lembaran kerja pula adalah saya sediakan dalam bentuk PDF. Jadi kedua-dua bahan pengajaran yang saya sediakan di sini untuk halaman ini menggunakan prinsip yang sama, iaitu multimedia principle. Jadi multimedia principle ini dia menggunakan gambar dan visual serta teks secara bersama berbanding menggunakan teks secara berasingan, dan hal ini tentunya akan membantu pelajar untuk memahami apa perkara yang ingin disampaikan dalam sesuatu pengajaran. Jadi sebagai contohnya, soalan kuis melalui Quizizz yang telah saya cipta ini, contohnya soalan 9. Apakah alatan yang digunakan untuk mencuci muka? Jadi jawapan di sini adalah jawapan pilihan dalam bentuk gambar, dan saya telah meletakkan gambar tersebut telah diletakkan teks di bawahnya untuk menerangkan gambar tersebut. Jadi hal ini, prinsip multimedia di sini akan membantu pelajar pendidikan khas untuk mengingat kembali tentang alatan yang digunakan untuk mencuci muka. Alatan apakah yang sesuai untuk mencuci muka? Berdasarkan jawapan yang pilihan yang tertera di bawah ini menggunakan gambar tersebut. Jadi hal ini tentunya akan membantu menyokong kognitif lemah mereka untuk mengingati semula pengajaran mereka yang lalu. Jadi mereka dapat membuat pilihan membuat pilihan jawapan yang betul berdasarkan gambar yang telah diletakkan di situ. Manakala untuk lembaran kerja juga sama, seperti di aktiviti kedua, saya juga aktiviti kedua ni adalah untuk memadankan alatan dadanan mengikut fungsi dengan betul. Jadi di sini saya letakkan gambar dan juga nama alatan tersebut di sebahagian kiri, dan di bahagian kanan ini adalah fungsi bagi setiap alatan yang telah disediakan di bahagian kiri. Jadi gambar inilah yang akan membantu pelajar pendidikan khas itu untuk mengingat kembali apakah fungsi setiap alatan yang telah diletakkan di bahagian kiri ini, dan hanya memadankan mengikut fungsi-fungsi yang betul di bahagian kanan. Jadi ini sahaja daripada saya melalui ILO yang telah saya bina berkenaan dengan tajuk pengurusan diri, iaitu melalui kebersihan diri. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.